sifat yang ada dalam hati manusia itu yang mendorong ia akan melakukan pekerjaan. Yang ini satu sifat yang ada dalam hati ini di antara sifat tergopoh-gapah. Khuliqal insanu ajula, dijadikan manusia dalam keadaan tergopoh-gapah. Jadi manusia kadang-kadang cepat tergopoh-gapah. Sama ada tergopoh-gapah itu dalam perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Hatta kadang-kadang perkara baik tu tergopoh-gapah juga, sehingga kat ibadat tidak kena cara apabila terlalu tergopoh-gapah sangat. Dan lebih-lebih lagi kalau perkara yang tidak baik. Maka dia kata di sini membangkitkan atas pekerjaan, yakni mendorong ia melakukan perbuatan pekerjaan dengan permulaan lintas hati. Jadi dalam keadaan lintas hati nak buat apa-apa perkara, sama ada nak buat pekerjaan, lalulah dia terus buat selalu tanpa berfikir-fikir banyak dah. Tiada terhenti padanya. Maknanya tak ada buat lambat-lambat, tak ada fikir-fikir tu. Terus buat dan melihat-lihat daripadanya tanpa dia tengok akibat dia ataupun buat kajian. Tanpa dia tengok akibat dia terus buat. Ini dipanggil gopoh-gapah. Maka disebut dalam hadis al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Sesungguhnya tergopoh-gapah itu daripada syaitan dan bertenang-tenang itu daripada Rahman, yakni daripada Allah. Maka Allah Ta'ala melarang kita melakukan sesuatu dalam keadaan tergopoh-gapah. Hendaklah kita memastikan, melihat kepada akibat dia. Apakah akibat dia? Sahabat Nabi apabila mendengar satu berita bahawa ada satu kumpulan yang tidak beriman kepada Allah, lalu tidak bercakap banyak, terus kumpul bala tentera untuk memerangi satu kampung tadi. Tetapi apabila dia sampai dekat kampung tadi, lalu dia dengar orang melaungkan azan. Lalulah sahabat Nabi pun terfikir, katanya orang tidak beriman dalam kampung tu, tapi bila sampai dekat ada orang melaungkan azan. Lalulah menjadi dua kumpulan. Satu kumpulan kata kita kena perang juga. Mungkin dia melaungkan azan, mungkin dia tahu kita datang, jadi dia nak selamatkan diri, dia melaungkan azan. Tapi satu kumpulan lagi kata jangan, kita kena pastikan dahulu. Sebab kita dah buat kesilapan ni, terus nak pergi serang. Akhirnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah beritahu kepada sahabat, lain kali kalau ada apa-apa berita, siasat dahulu. Jangan cepat-cepat. Nanti kalau kamu serang mereka dalam keadaan beriman, tidakkah kamu menyesal? Iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila sampai satu berita daripada orang fasik, maka hendak kamu siasat. Kerana apa? Kerana bimbang. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kerana bimbang, nanti kamu buat satu perkara, kamu akan menyesal. Kerana terlalu tergopoh-gapah sangat. Dapat apa-apa terus percaya, dapat apa-apa terus buat, akhir sekali jadi menyesal. Maka perbuatan tergopoh-gapah ni terlalu cepat tanpa memikirkan akibat dia, maka perbuatan ini dilarang sama sekali. Maka Imam Al-Ghazali memberitahu kepada kita supaya kita menjaga perbuatan ini, jangan hinggap pada diri kita tergopoh-gapah. Sama ada tergopoh-gapah itu berkaitan dengan ibadat, hatta berkaitan dengan ibadat pun. Bila kita tengok ada baca-baca ataupun kita dengar ibadat-ibadat yang fadilatnya, kita pun bersemangatlah buat. Bila kita buat, kadang-kadang tidak menepati cara dia, ataupun kita buat dalam keadaan tidak istiqamah, maka dia suruh kita dalam keadaan bertenang-tenang, jangan tergopoh-gapah. Bila dapat satu-satu amalan pun jangan tergopoh-gapah, buat setakat mana yang kita mampu. Dan begitu juga bila dapat satu-satu berita, jangan tergopoh-gapah dulu, siasat dahulu supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Maka dikata di sini, orang yang tergopoh-gapah ini satu sifat yang ada dalam hati. Ada belaka tergopoh-gapah dalam hati ini? Hanya seorang tadi, ia dapat memikirkan. Kalau dia menggunakan fikiran, dia boleh jaga perbuatan ini boleh membawa kepada penyesalan. Maka Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala jadikan dia khuliqa Adam min turab, dijadikan Adam daripada tanah. Lalu Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan Siti Hawa. Lalu Nabi Adam dalam syurga mendapat nikmat syurga, maka macam-macam nikmat yang dia dapat di dalam syurganya. Tetapi apabila sahaja dapat berita, datanglah
tipu daya syaitan, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka datanglah tipu daya daripada syaitan, lalulah Adam dan Siti Hawa terpedaya yang menyebabkan dia terkeluar daripada syurga. Apakah tipu daya yang terkena pada Nabi Adam? Nabi Adam dikatakan kepadanya, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Tahukah aku tunjuk kepada kamu satu pokok yang kamu makan jadi kekal kamu duduk dalam ni dan dalam syurga, dan kamu dapat kuasa, dapat kedudukan macam ini selama-lamanya. Jadi apabila dapat berita hal adulluka, adakah mau aku tunjuk kepada kamu ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, kamu boleh duduk dalam syurga ini buat selama-lama dengan kamu makan satu buah. Nak ke tak boleh? Nak selalu. Nabi Adam terpedaya. Nabi Adam akhirnya fa'azallahuma syaitan, syaitan pun menggoda Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Akhirnya binasa kedua-duanya. Maksudnya dia pun makanlah buah tadi dan akhirnya terkeluar dia daripada syurga. Lalu apabila jatuh di atas muka bumi, Nabi Adam mengatakan, aku ini melakukan kesilapan. Yang pertama, cepat-cepat percaya apa-apa sampai satu berita. Berita percaya, walaupun berita tu perkara yang membaikkan dia, siapa tak mahu duduk dalam syurga buat selama-lamanya. Maknanya, tapi tipu daya ini akhirnya dia kata, yang pertama kesilapan dia kerana terlalu cepat percaya sesuatu perkara. Dan yang kedua kerana tidak bertanya kepada yang lain. Katanya, kalau aku tanya kepada malaikat, sebaiknya aku tanya pada malaikat. Adakah benar ada buah yang menyebabkan dikekal di dalam syurga? Tapi sebenarnya buah itu bukan kekal dalam syurga, menyebabkan dia terkeluar daripada syurga. Tetapi dia kata, kalau aku tanya pada malaikat, nasihat aku tidak menjadi macam ni. Dan yang ketiga, kerana aku tidak memikirkan akibat dia. Cepat-cepat dah fikir akibat dia, betul ke tidak betul, kalau makan jadi macam mana, kenapa tak tanya Allah Ta'ala dahulu. Jadi tidak memikirkan tentang akibat dia. Jadi bila tak fikir tentang akibat dia, akhir sekali kita pun menyesallah di kemudian hari. Kerana tergopoh-gapah, kita akan membawa dosa. Boleh jadi kita dengar satu perkara fitnah, kita cepat percaya, kita sabar, akhir sekali dosa inilah yang kita bawa sampai kepada mati. Sebab apa? Sebab sifat kita tergopoh-gapah dalam mendapat sesuatu, sama ada dapat satu berita ataupun dalam melakukan perbuatan. Tidak cepat sangat kita buat perkara yang boleh menyebabkan kita berdosa. Maka mohon pada Allah Ta'ala, moga-moga kita menjadi orang yang sentiasa memikirkan kebaikan dan bertenang-tenang. Maka dia kata di sini, orang yang tergopoh-gapah ni dia segera mengikut akal dia, ikut lintasan hati. Dapat lintasan hati terus ikut. Sabar dulu, jangan apa-apa lintasan hati ini mesti kita kena siasat dulu. Kita mesti tengok dulu apakah akibat dia, apakah kebaikan dia. Maka kalau dalam macam tu, kalau kita dapat tahu ini ada kebaikan dia, kemudian kita mesti bertanya dahulu kepada orang yang lain. Sebab itu dikatakan bahawa kalau kita nak buat satu-satu perkara, kita tanya dulu orang. Kita tanya dulu orang yang alim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanyalah dengan ahli zikir kalau kamu tak tahu. Jadi apa-apa kita tak tahu, kita tanya dulu. Tanya dulu betul ke tidak betul. Tanya dulu. Ataupun kita nak buat satu perkara, saya nak buat satu perkara ni, adakah perkara yang saya nak buat ini bertepatan dengan syarak ataupun tidak? Lalulah kita pun terang. Dia pun tanya, macam mana yang kamu nak buat? Kita pun terang. Kata ustaz tu boleh, kalau macam ni dibenarkan oleh syarak. Barulah kita tidak menyesal. Tapi kalau kita tergopoh-gapah, dengar saja satu berita terus terima, sama ada betul perbuatan ataupun perkataan. Kalau betul perbuatan seperti nak buat kerja, ataupun nak buat satu-satu perniagaan, ataupun nak buat apa-apa sahaja. Dan kalau betul perkataan, berita-berita yang lain, kalau kita cepat-cepat menerimanya, akhirnya menyebabkan kita menyesal. Dan perkara ini juga yang boleh menyebabkan kita ini rosak amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita tergopoh-gapah. Dan lawannya al-inaah, iaitu berlambat-lambat. Lawan kepada gopoh-gapah ni lambat-lambat. Lambat-lambat ini bagus, tapi kalau terlalu lambat-lambat sangat tidak bagus. Lambat-lambat ini bagus maknanya, tapi kalau terlalu lambat-lambat sangat, sampai habis waktu, apa lewat sangat, maka ini tidak bagus juga.
Nabi pun sendiri satu ketika waktu pagi, dalam kitab Ihya ada, dalam kitab Mau'izatul Mukminin pun ada cerita mengenai sahabat Nabi tunggu Nabi lambat. Katanya pagi tu sebenarnya Nabi musafir, Nabi balik pagi, dijangkakan sampainya pagi. Tapi sahabat Nabi tunggu, akhir sekali rasa lambat, lalulah sahabat Nabi pun sembahyang. Jadi biasanya Nabi memang sudah ada, tapi hari itu tidak ada, lambat, Nabi pun sembahyang. Sahabat Nabi sembahyang. Bila sahabat Nabi sembahyang, ada seorang sahabat tu jadi imam. Apabila dia salam saja, didapati Nabi menambah rakaat. Kenapa Nabi lambat? Ini nak jadi hukum. Kalau tidak, kita tak tahu kalau kita lambat macam mana. Sebenarnya apa-apa yang berlaku pada Nabi semua nak jadi hukum. Semua nak jadi hukum belaka. Jadi Nabi pun menambah satu rakaat. Jadi fahamlah dia, kalau orang yang tak cukup rakaat, dia boleh tambah satu rakaat lagi. Maknanya kalau tak cukup satu, kalau tak cukup dua, tiga. Jadi begitulah keadaannya. Tapi sahabat Nabi takut. Dia takut Nabi marah dia. Dia pun berdebar perut dalam dada, dalam hati dia rasa tak sedap. Sebab apa? Takut Nabi marah. Sebab dia pula rasa macam salah adab saja. Nabi ada, dia jadi imam. Jadi dalam keadaan Nabi lambat. Jadi dalam keadaan tu dia rasa tak tenang, rasa susah. Akhir sekali Nabi dapat tahu. Lepas Nabi sembahyang saja, habis sembahyang Nabi puji sahabat Nabi. Nabi mengatakan, kamu telah melakukan perkara yang baik. Maka di sini menjadi hukum, kalau tak imam terlalu lambat sangat, maka boleh orang lain naik. Kalau terlalu lambat sangat, sebab kita sembahyang dengan imam ni kita nak waktu fadilah, waktu yang afdal. Tapi kalau tak imam ni menjadi masuk waktu tahrim, waktu haram pula, waktu yang belakang pula, ikhtiar pula, jadi rugilah kita. Rugi. Dan bagi imam dia tak boleh marah. Nah, dia lambat nak buat mana? Maknanya maka bolehlah dapat orang lain menggantikan ia. Hanya yang paling penting kita mesti bertenang-tenang dan jangan terlalu tergopoh-gapah. Dan baik kita buat apa-apa ibadat mesti dalam keadaan tenang. Seperti sembahyang pun mesti dalam keadaan tenang. Lalu disebut dalam kitab, dia kata kalau ada dua orang yang nak masuk sembahyang. Jadi bila dua orang nak masuk sembahyang, dia tengok seorang sudah sembahyang. Jadi bila orang sudah sembahyang, lalu seorang tadi ni berlari-lari untuk mendapatkan saf. Dia pun berlari-lari masuk dalam saf. Yang seorang lagi tidak berlari tapi bertenang-tenang sahaja. Lalulah dua-duanya sembahyang. Yang berlari-lari masuk dalam saf itu dia sempat rakaat. Dia angkat takbir, tak imam rakaat, dia pun rakaat. Tidak tambah rakaat. Tapi yang seorang lagi dia bertenang-tenang, tidaklah terlalu lambat sangat, dan dia pun boleh masuk dalam saf, hanya dia kena tambah satu rakaat lagi sebagai contoh. Maka katanya yang bertenang-tenang itu lebih afdal daripada yang tergopoh-gapah. Walaupun yang tergopoh-gapah tu dapat rakaat, maka dikehendaki kita dalam keadaan jangan terlalu tergopoh-gapah dan hendaklah dalam keadaan tenang-tenang. Dapat apa-apa tenang dulu, fikir betul-betul. Kemudian awak kerja apa-apa pun kena tengok dulu, adakah ianya dibenarkan oleh syarak ataupun tidak. Maka siapa yang selalu bertenang-tenang, bercermat-cermat, maka dia akan selamat. Tapi kalau tergopoh-gapah, maka dia tidak selamat. Yang kita bimbang tidak selamat ini, sabit kita tergopoh-gapah, kita telah melakukan kesalahan dengan melakukan dosa. Akhir sekali kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Baik, kita tengok. Yakni berlambatan. Ina'ah yakni berlambatan, dan iaitu yakni yang datang atas membangkit. Membangkit ni mendorong. Membangkit dia, mendorong ia atas memelihara daripada segala pekerjaannya, atas memelihara, menjaga pekerjaan dia. Jadi ina'ah ni maknanya berlambat-lambat. Jadi berlambat-lambat ni dengan erti kata dia nak buat satu perkara, dia jaga-jaga. Lambat-lambat tu dia jaga-jaga dan menelek-nelek ia padanya, dan dia tengok. Dia tilik apa? Dia tilik akibat dia. Dia tengok akibat dia. Kalau gaduh-gaduh ni macam mana maknanya, dan dia kena berlambat-lambat, fikir dulu nak buat satu perkara, dia fikir dan perlahan-lahan pada mengikut akan dia. Maknanya berlambat-lambat nak buat satu perkara ini, biar dia betul-betul puas hati ataupun betul-betul meneliti, dah selidik betul-betul dah. Dan amal akan dia, dan dia pun buat. Lepas dia dapat tahu, maknanya secara dia yakin sekarang ni perkara ini membawa kebaikan, dan dia tidak menyesal akan datang, dan dia tilik betul-betul, barulah dia buat. Ini dikira berlambat-lambatan. Maka berlambat-lambat ini bagus. Maka kita jangan terlalu nak cari yang cepat. Begitu juga dengan ibadat.
hari ini kita beribadat, balasannya lambat. Orang tidak orang tidak kalau orang nak tambah berlambat-lambat, nak cepat, dia ambil yang dunia cepat, akhirat ni lambat. Maka kalau akhirat kita kena beribadat dahulu, kena sabar, kena banyak mujahadah dan sebagainya. Baik itu dalam beribadat dengan pekerjaan akhirat dengan pekerjaan dunia. Maka apa-apa pekerjaan saja, baik pekerjaan dunia, baik pekerjaan akhirat, kita ini digalakkan dalam keadaan berlambat-lambat. Apa makna berlambat-lambat? Berlambat-lambat dengan arti kata cermat-cermat. Macam orang nak buat satu pekerjaan, kena tengok dulu pekerjaan ni boleh ke tidak boleh. Maka bila dia fikir betul-betul dia boleh buat, maka buatlah. Tapi buat tu jangan lambat-lambat lah. Lambat-lambat kena fikir dulu. Orang ini kerja dia jahit baju contohnya. Jadi musim nak raya-raya ni banyak tempahan. Jadi bila orang minta terima belaka. Akhir sekali dadang nak buat. Jadi jangan buat macam tu. Kena fikir dulu. Dang ke tidak dang tu akhir sekali kalau tidak kita jadi tak baik pula. Jadi menawak ke orang lah dan sebagainya. Itu kena jaga. Maka dalam agama kita ni dia ambil berat juga perkara ini. Ada perkara yang kita mesti bertenang-tenang, ada perkara mesti kita berfikir dahulu dan bertanya kepada orang yang lebih tahu daripada kita. Jadi nak jalan selamat, yang pertama tanya orang dulu. Yang kedua fikir akibat dahulu. Fikir akibat dia. Dan yang ketiga jangan tergopoh-gapoh apabila mendapat sesuatu pekerjaan ataupun satu perkara. Dan ada pun tawakuf ini dia panggil tangguh. Yakni berhenti, tangguh dulu. Satu lagi panggil tangguh. Boleh masukkan, tak muat. Maka dia kata lawannya ta'assub. Ta'assub maknanya apa? Yakni mempayahkan dia. Jadi tawakul ni dia tangguh. Tangguh ni dia kata tangguh. Jadi satu-satu perkara kalau kita dapat satu benda kita tangguh dahulu. Sama ada benda itu melakukan perbuatan kita ataupun perkataan. Kalau perkataan pun tawakuf kok, boleh tawakuf. Baik tawakuf. Contohnya orang cerita satu berita. Berita tu rasa tak sedap nak dengar. Maka kita tawakuf, percaya pun dok, terima pun dok. Itu dipanggil tawakuf. Maknanya orang pun kata awak tahu dah orang ni begini. Dia cerita A to Z. Macam-macam dia cerita. Daripada awal hingga akhir cerita. Kita pun mari mikir, rasa tak benar sabar. Kata orang ni saya kenal tak begini, rasa tak benar sabar. Lalu kita tawakuf. Tawakuf dengan arti kata terima pun tak lagi, tolak pun tak lagi. Tawakuf dulu, tengok dulu. Ya ke tak ke apa ni? Maka ini pun baik juga. Baik juga supaya kita selamat juga dalam keadaan macam tu. Kalau tidak, kalau kita dia ada keadaan, ada satu dia ini terus terima selalu. Ini tergopoh-gapoh. Ada satu dia fikir dulu, dia fikir baru terima. Ada satu lagi dia tamu ikut utusan terus, terima pun tak, tolak pun tak. Itu dia panggil tawakuf. Tambah terima pun tambah, tolak pun tambah, diam gitu senyap saja. Itu dia panggil tawakuf. Tawakuf ataupun tangguh. Dan lawan dia adalah ta'assub, mempayahkan dia. Mempayahkan dia itu dia panggil ta'assub. Maka kata Syekh kami rahimahullahu taala, maka adalah faraknya. Farak maknanya bezanya antara berlambat-lambat dengan tawakuf. Bahawasanya tawakuf dahulu daripada masuk di dalam pekerjaan, yakni sebelum buat satu perkara hingga menuntut baginya yang cerdik. Maknanya dia tanya orang-orang yang bijak pandai, ataupun menuntut baginya yang cerdik ini boleh dikatakan juga dia buat penyelidikan dulu, dia buat kajian dahulu. Sama ada kajian itu dia tanya orang yang lebih baik pada dia, lebih pandai pada dia. Dan itu dia panggil tawakuf. Tawakuf ini dia sebelum nak buat dia berhenti dulu, dia tak kata apa-apa, lalu dia tanya orang, betul ke tidak betul? Betul ke tidak betul? Dan berlambatan kemudian daripada masuknya, dan berlambatan selepas daripada dan berlambatan pula kemudian daripada masuk padanya, yakni selepas daripada buat satu pekerja, maka menunaikan tiap-tiap suku daripadanya akan haknya. Ada pun berlambatan, lepas dia dengar apa-apa dia pun buat, hanya lambat sikit, tidak tergopoh-gapoh. Hanya tawakuf ini dia tak buat terus, dia diam dulu, hanya dia tanya dulu orang macam mana, percaya ke tidak percaya, boleh buat ke tak boleh buat.
Dia tak buat. Yang ni dia buat juga tapi berlambat-lambat juga. Berlambat-lambatan. Kemudian maka yang dahulu bagi berlambatan itu menyebutkan macam mana kita nak apa ni, sebelum kita nak buat perkara ni, cara lambat ni kita kena ingat. Menyebutkan tu mengingatkan. Yang ini teringat jalan kebinasaan. Jadi macam mana kita nak mencari jalan biar berlambat-lambat? Berlambat-lambat biar lebih selamat. Yang pertama, biar kamu ingat jalan kebinasaan. Baik, apa sahaja dapat berita. Kecuali berita daripada Allah, seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dapat berita itu. Sebenarnya kalau ikut kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu, masa dia dapat mimpi, ini ara fil manam anni azbahuka, makna Nabi Ibrahim tengok dalam mimpi bahawa dia sembelih anak dia. Maka dia sembelih anak dia tu, masa tu dia tertanya-tanya lagi. Dia tak terus ambil anak dia, tak ambil anak dia terus cari pisah, terus cari tali tambak, sembelih dah. Nabi Ibrahim apabila dapat saja petunjuk daripada Allah, wahyu daripada Allah, kerana salah satu jalan wahyu adalah mimpi. Lalu Nabi Ibrahim bermimpi dia sembelih anak dia. Lalu dalam keadaan macam tu dia terfikir-fikir, adakah ini daripada Allah ataupun daripada syaitan? Dia terfikir-fikir juga. Terfikir-fikir dan sehingga kan dia dapat tahu ni perkataan Arab dia panggil Arafah. Hari bila dia tahu? Hari Arafah dia tahu. Dia dapat tahu bahawa itu memang daripada Allah. Itu suara tu daripada Allah Ta'ala. Maknanya dalam keadaan macam tu. Dan isteri kepada Nabi Ibrahim pun diuji juga dengan syaitan datang kepadanya, dikatakan suami kamu ini akan membunuh anak kamu. Lalu isteri dia pun rasa terkejut. Betul ke? Takkan suami saya nak sembelih anak dia? Takkan nak bunuh anak saya? Lalu ditanya dahulu, daripada mana ni dia dapat ni? Kenapa suami saya nak bunuh anak saya? Dia tanya syaitan. Ini ada dalam kitab tafsir. Kitab tafsir yang saya baca tu mengenai kisah Nabi Ibrahim. Lalu isteri dia bertanya, daripada mana ni? Ataupun kenapa suami saya nak bunuh? Kata syaitan, suamimu mendakwa itu daripada Allah. Kata isterinya, kalau itu daripada Allah kami terima. Maknanya itu dia ada sifat ta'an ni, lambat-lambat. Dia tak dengar berita suami kamu nak bunuh anak, dia tak mengamuk selalu. Dia tak marah selalu. Tetapi dia tanya dahulu, betul ke tidak betul? Betul. Dah daripada mana ni? Kenapa suami saya jadi gitu? Katanya dia bermimpi. Dah bermimpi takkan lagi nak bunuh anak dia? Dah, katanya mimpi itu daripada Allah sebagai petunjuk ataupun wahyu bahawa dia kena sembelih anak dia. Bahawa isteri dia kata, kalau benar itu daripada Allah, kami merelakan dia untuk kami menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah. Lalu dia pergi kepada setan tak berjaya. Lalu pergi kepada anak dia Nabi Ismail. Katanya ayah kamu ini akan membunuh kamu, dia nak sembelih kamu. Nabi Ismail hampir tidak percaya juga, tanya juga syaitan, daripada mana ni? Dia kata ayahmu, berita daripada ayah kamu yang mengatakan dia akan sembelih kamu. Dan sebab apa dia nak sembelih saya? Katanya dia nak sembelih itu sebab dia bermimpi. Dan macam mana dia melalui mimpi dia boleh memutuskan bahawa dia kena sembelih saya? Kata ayah kamu, dia mendakwa bahawa itu daripada Allah sebagai arahan, sebagai wahyu daripada Allah yang dia kena sembelih kamu. Kata Nabi Ismail, kalau begitulah aku relakan. Ini nak beritahu apa? Maknanya masa syaitan datang cerita itu, Nabi Ismail tidak cepat marah. Dia bertanya dahulu. Itu ada sifat ta'an ni. Bertanya dahulu sehinggalah dia dapat kepastian. Baik, masa tu ayah dia tak beritahu lagi dia, tapi dia sudah dapat tahu. Hanya Nabi Ibrahim saja bila dapat wahyu itu hanya terfikir-fikir. Syaitan tanya, apa yang kamu fikir apa? Katanya, aku dapat berita mengenai kena sembelih anak. Sehinggalah datang satu suara, datang satu suara beritahu kepada Nabi Ibrahim bahawa itu benar daripada Allah Ta'ala. Lalulah syaitan pun cuba goda isteri, cuba goda anak. Kemudian Nabi Ibrahim sendiri beritahu kepada anaknya. Dia kata, ya bunaya, wahai anakku, sesungguhnya inni ara fil manam inni ara fil manam anni azbahuka. Aku telah melihat kamu dalam tidur aku sembelih kamu. Fanzur maza tara, cuba kamu fikir apa pandangan kamu.
Ya abatif al ma tu'ma. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'ma, buatlah apa yang kamu diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kamu akan dapati aku insyaallah menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang sabar. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Maka tidak hanya diberi pengajaran kepada kita, jangan cepat tergopoh gapah. Kerana tergopoh gapah rasa amal ibadat. Kadang-kadang kita sudah bagus jaga sembahyang, jaga puasa, Al-Quran dibaca, tapi tergopoh gapah. Bila tergopoh gapah, kita mudah buat perkara yang boleh menyebabkan kita menyesal. Seperti apa? Seperti kadang-kadang kita dengar satu berita, kita cepat percaya, lalu kita sebar juga, akhirnya kita akan menyesal. Kita bawa dosa itu sampai ke mati. Disebabkan apa? Sebab tergopoh gapah, cepat-cepat sangat dapat berita apa-apa, sedangkan berita itu tidak benar. Tidak benar. Jadi saya nak cerita kisah sahabat ni, sahabat saya sendiri. Jadi dia ni imam. Dia imam sebenarnya. Jadi dia imam tidak kahwin. Imam muda tidak kahwin. Jadi bila imam muda tidak kahwin, ramailah jadi yang berkenan satu, dan ramai juga orang yang asal tidak berkenan pun ada. Jadi satu hari datang ahli keluarganya ke rumah dia. Bila datang ahli keluarga ke rumah dia, datang mak dia, datang ayah dia, datang adik dia yang perempuan datang. Jadi dia ini tidak ada kereta, hanya ada motor saja. Lalulah dalam keadaan macam tu, dia suruh mak dia duduk dalam rumah, rehat-rehat, dia pun nak beli makanan. Kalau tak silap beli goreng pisang macam tu petang-petang. Lalu dia bawa adik perempuan dia, gendong motor. Bawalah masuk kampungnya, tak ada apa-apa. Lalu depan orang ramai. Jadi jemaah kampung tengok lain macam. Wah, ni tak imam, setahu aku tak kahwin lagi. Tapi bawa orang. Tidak ada orang pun tanya dia, tak ada seorang pun tanya dia, dia pun tak tahu. Dia kena fitnah, masa tu dia tak tahu. Lalulah dia pun pergi belah kanan, lepas tu bawa pula adik jalan masuk kampung, keluar kampung. Lepas tu ajaklah, belilah makanlah satu keluarga dia. Sehinggalah adik dia duduk sehari 2 hari tu, sehari 2 hari, sehinggalah mendapat ni timbul fitnah. Jadi sehinggalah adik dia balik, ayah dia pun semua dah balik, dia duduk seorang. Jadi dia rasa heran, jemaah sudah tidak mesra dengan dia. Tak ada apa-apa, dia pun tidak tahu kenapa jadi macam ni. Jadi dah tak mesra dengan dia. Tanya seorang pun dia tak tanya. Tiba-tiba dapat surat ditukarkan di tempat lain. Dapat surat. Dia ni mula-mula ada duduk kampung tu dah tak ada apa-apa dah, jemaah pun ada yang tu, tapi dia rasa terkejut. Lalulah dia pun hairan jugalah, apalah, dia hanya pergi ke pejabat, hanya minta tangguhlah, kalau boleh tambah tukar baru mesra. Dan dia tak tahu, dia ingat dia tak salah, saja-saja nak tukar begitu saja. Lalulah dia pun bertanyalah kepada pegawai tadi. Pegawai tadi kata, kami tukarkan kamu kerana dapat laporan. Dia terkejut. Laporan apa, Ustaz? Oh, dia kata, Ustaz, sebagai imam tidak manis kita bawa orang puang gini-gini. Ceritalah. Ya, dia kena nasihat macam-macam. Dia pun mengucap panjang, astagfirullah. Dia kata sebenarnya yang dia bawa itu adik dia betul, adik kandung betul. Jadi orang ni pun terkejut juga. Dia terkejut. Allah dah buat dah surat dah buat dah. Dia pun tak pernah. Dia tak pernah dipanggil. Sekali pun tidak pernah dipanggil. Tanya pun tidak. Tapi dia sudah menjadi mangsa. Akhir sekali terpaksa pindah juga. Dah menyesal dah. Dah menyesal. Orang-orang dah cepat. Maknanya kadang-kadang kita dah buat amal ibadat banyak dah. Kita dah buat amal ibadat, tapi bahagian ni tak jaga. Jadi kalau tak jaga bahagian ni, rasa juga ibadat. Sebab tu Imam Ghazali dia beritahu kita dalam buat perkara ni, kita kena jaga juga amal ibadat kita supaya tidak menjadi rasa. Jadi sebab itulah kita hari ini, apa yang kita baca kitab ni bukan apa, kita nak baiki diri kita saja. Supaya jaga amal ibadat. Sudah banyak ramai orang menjaga ibadat sembahyang, jaga tu jaga, tetapi mereka tidak menjaga perkara yang merosakkan amal ibadat. Merosakkan pahala amal ibadat. Maka akhir sekali maknanya, dan saya dapati bahawa dia sudah berhenti menjadi imam. Dia pun berhenti dan sudah berkahwin dan menjadi ustaz macam saya juga. Jadi gitulah keadaannya. Jadi apa yang kita cerita ni bukan apa, hanya nak mengambil iktibar saja perkara yang berlaku ini, supaya kita tidak menjadi orang yang cepat-cepat membawa satu perkara akhir sekali rasa amal ibadat kita. Sebab tu kita tidak kita bukan masalah apa, kita kadang bimbang, takut
Kesian orang-orang yang melakukan ibadat. Baik diri kita sendiri pun kita kena kasihan amal ibadat kita. Akhir sekali boleh rosak dengan sekelip mata sahaja. Baik, kita tengok. Baik, dia kata di sini, kemudian maka yang mendahulu bagi berlambatan itu. Jadi jalan untuk kita ni sebelum kita nak buat perkara ataupun nak menyebabkan kita ni orang yang berlambat-lambat ini, yang pertama menyebutkan yang ini mengingatkan, yang ini teringat akan jalan binasa daripada segala perkara yang melentangkan manusia. Maknanya kamu kena ingat perkara yang boleh membawa kepada kebinasaan yang terkena kepada manusia. Jadi binasa habis, rosak habis. Rosak habis. Jadi sifat yang menjadi rosak ni di antaranya sifat gopoh-gapah lah yang jadi rosak hari ni kadang-kadang. Maka dia kata dan berbagai kebinasaan yang ditakut, dan kena fikir juga biar kebinasaan yang ditakuti padanya. Jadi rosak, binasa dari segi apa? Binasa dari segi ibadah, binasa dari segi masyarakat, binasa dari segi hubungan silaturahim dan sebagainya. Dan menyebutkan yang kedua, sebelum kita nak buat apa-apa pekerjaan ini, kita kena tengok mengingatkan barang yang di dalam ketetapannya, dan daripada tilik sejahtera. Maknanya dalam kamu nak buat, nak tetap satu-satu pekerjaan tadi, kamu kena tengok ada keselamatan. Maknanya ada keselamatan, biar selamat, biar sejahtera, biar aman nak buat apa-apa perkara tadi. Dan dia kata barang yang di dalam ta'assub, dan barang yang di dalam ta'assub, yakni mempayahkan dan menuntut segera daripada cerca dan menyesal. Dan jaga-jaga kamu, jangan buat perkara yang mempayahkan ataupun yang menyebabkan daripada cerca dan menyesal, kita akan jadi hina ataupun akan menyesal. Maknanya, jadi bila kita dapat tahu dia gini, kalau kita bawa benda yang batil, benda batil akan lenyap juga satu hari nanti. Lambat laun akan lenyap, maka akan naik kebenaran. Bila naik kebenaran, kita yang bawa batil ni kita akan jadi hina. Orang akan tengok hina kita akan menyesal. Kita akan menyesal dengan kita cepat buat perkara-perkara yang tu. Jadi jangan mempayahkan, menyenangkan. Apa-apa perkara kita selesai secara baik dahulu. Betul ke tidak betul, kita berbincang baik-baik, itu dikaya memudahkan. Tapi kalau kita bincang pun tambah, lepas tu bawa berita, ajak bincang pun tambah, mari bertanya pun tambah, akhir kali benda ini mempayahkan. Bila nak selesai jadi payah lama. Maka mempayahkan inilah dipanggil ta'assub. Dia dengan adjektif ain sim. Kalau sok jadi ta'assub asabiah tu, berpuak-puak ni ta'assub sim. Ta'assub ni saja payah-payah. Marilah kita jumpa, kita selesai masalah supaya kita berdamai. Boleh tak? Tambah jumpa pun tambah, buat lari sini lepas tu bawa cerita. Ini dipanggil ta'assub. Ta'assub ni dilarang. Kita kena apa? Kita kena berdamai. Kita kena baik-baik. Okey, kita kena berbincang. Jadi lari daripada perbincangan, lari daripada maknanya kita berbaik-baik ini, maka itu dipanggil ta'assub. Maka ta'assub ini dia kata boleh membawa pada penyesalan. Jadi menyesal, jadi jatuh hina kita dan sebagainya. Tak hina di mata manusia, hina di sisi Allah, itu kita takut. Kita yang paling takut sekali, kita ni hina di sisi Allah. Ini kita takut. Maka dia kata di sini, dan umpamanya daripada barang yang membangkitkan atas berlambatan, dan seumpamanya kamu kena ingatlah apa-apa yang menyebabkan kamu buat ni jadi berlambat-lambat, berfikir-fikir dahulu, dan terhenti melihat daripada segala pekerjaannya, dan menegah daripada bersegera. Maknanya terhenti melihat tu maknanya kamu mesti tilik betul-betul. Dapat satu berita, kamu berhenti. Dapat satu berita, berhentikan dengan cara kamu tilik. Jangan terus bawa. Dapat apa-apa, nak buat pekerjaan ke, dapat berita, kamu henti, kamu tilik betul-betul. Betul ke tak betul macam ni. Maknanya, dan menegah daripada segera, jangan cepat-cepat lagi. Jangan cepat-cepat lagi, dia kata. Dan mempayahkan diri, dan jangan membawa kepada mempayahkan diri. Jadi akhir kali saja-saja je dapat dosa. Saya beritahu pada sahabat saya, banyak pahala atas. Biarlah, saya masa dia kena tu, dia jumpa saya. Jumpa saya, dia kata, Ana, dia kata, mendapati orang tak tanya siapa yang Ana bawa tu, tak tanya. Dengar-dengar dapat berita, susah kita nak cari, pindah-pindah. Dia kata, tak apalah, sabarlah. Dia kata, nanti Allah Ta'ala beri baik. Akhir kali memang dia dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Kedudukan dia hari ini lebih baik daripada dulu.
Sebab tu disebut dalam Al-Quran, asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Sebenarnya benda yang kamu benci itu sebenarnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tak tahu hikmah saja. Tidak tahu hikmah. Maka orang-orang yang memahami, bila dia dapat perkara yang dia benci, dia akan gembira. Mesti ada perkara yang baik yang Allah Ta'ala akan beri kepadanya. Maknanya, maka pastilah yang paling penting kita duduk dalam kebaikan. Itu paling penting. Dan kalau kita duduk dalam kebaikan, orang tak boleh buat apa-apa. Kerana kita bersama dengan Allah, insya-Allah. Maka tidak dapat mesti kita kena jaga-jaga supaya amal ibadat kita terselamat. Dan ada pun takabur. Ini nak cerita sifat yang rosak yang main ibadat belaka. Ada pun satu lagi takabur. Ataupun dipanggil takbur. Takabur. Jadi takabur ini, maka ketahui olehmu bahawasanya khatib itu apa? Lintasan hati. Yakni lintasan hati pada mengangkatkan nafsu, mengangkatkan diri. Lintasan hati nak angkat diri. Ini dipanggil takabur. Lintasan hati bagi hati nak mengangkatkan diri, nak membesarkan akan dia, dan dia membesarkan diri dia. Jadi ini bagi orang yang ada kelebihan kadang-kadang. Kalau tak ada kelebihan, dia nak angkat diri mana? Ada orang nak tengok dia. Maknanya, tapi biasa ada kelebihan. Boleh jadi yang mengangkat diri itu adalah orang kaya. Boleh jadi yang mengangkat diri itu adalah ahli ibadat. Boleh jadi yang mengangkat diri itu ahli ilmu. Di kalangan ulama-ulama pun binasa sebenarnya. Maka merasa sombong, seperti mengatakan bahawa orang itu tidak bagus. Dan kalau orang itu tak bagus, dia lah bagus. Hanya dia kata orang itu tak bagus, yang bagus aku, dia kata gitu aja. Tapi sebenarnya ini satu jalan membanggakan diri. Maka jangan membanggakan diri. Bahkan perkara ini boleh merosakkan amalan. Firaun lah orang yang sangat membangga diri, sehingga kan ia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini Firaun. Akhir sekali Allah Ta'ala binasakan. Wa isfaraqna bikumul bahra fa anjayna wa araqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ketika kami belah lautan menjadi beberapa lorong, lalu mereka lalu dalam lorong tersebut dan kami tenggelamkan mereka, dan kamu sendiri melihat, kata Allah kepada Nabi Musa dan pengikut dia. Maka Firaun yang dia merasa dia hebat, akhirnya binasa. Maka kita jangan merasa kita hebat. Tidak ada ilmu lah kita, tidak ada harta pun kita tidak ada apa-apa. Maka binasa orang yang mengatakan aku ada, binasa orang yang mengatakan aku ada harta, binasa orang yang mengatakan aku ada ibadat banyak, binasa orang yang mengatakan aku ada ilmu, aku ada pangkat, aku ada apa-apa segala yang ada. Maka ini binasa. Yang tidak binasa, aku tidak ada sesuatu. Ketika Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril ketika di Gua Hira, Nabi pun diperintah, Iqra, bacalah oleh kamu. Nabi mengatakan, ma'ana biqari'in, saya tak pandai membaca, saya tidak pandai membaca. Lalulah akhirnya diajar, lalulah Nabi Muhammad SAW pun membaca. Jadi nak beritahu sebenarnya sebaik-baik mengaku tidak ada. Baik-baik mengaku tidak ada, dan memang hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Kita tidak ada ilmu, kita tidak ada harta, kita tidak ada apa-apa. Maka orang yang menganggap dirinya ada, maka dia adalah orang yang sombong. Maka yang sombong sebenarnya apa? Yang sombong adalah orang yang tidak mahu menerima kebenaran, itulah sombong. Kalau dia tidak mau menerima kebenaran, bahkan Nabi nasihat kepada para sahabat, terimalah kebenaran walaupun daripada seorang budak, terimalah kebenaran walaupun daripada seorang hamba abdi ataupun daripada orang Badawi. Terimalah, daripada orang kulit hitam pun terima je, kalau kebenaran itu ada pada dirinya. Sebab itulah seorang budak apabila mendengar ayatku ampusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada azab api neraka, seorang budak itu menangis. Tapi orang tua tidak menangis, masih lagi berseronok-seronok lagi. Masih lagi seronok. Lalu ditanya kepada budak tadi, hai budak, kenapa kamu menangis? Kata budak tadi, kerana ayatku ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kata orang tua tadi, wahai budak, kamu tak patut menangis, kamu tidak ada ahli keluarga.
kamu pun tidak kahwin lagi, masih lagi budak. Adapun aku, diri aku sudah tua, sudah lama duduk hidup dan banyak maksiat. Kemudian pula ada pula anak isteri, diabaikan anak isteri dan sebagainya. Sebenarnya kalaulah dicampakkan dalam api neraka adalah aku, bukan kamu, wahai budak. Lalu budak tu kata, salah pakcik, salah, bukan begitu. Cuba pakcik fikir, kalau kita nak bakar benda besar, kita bakar benda kecil dulu. Kita bakar kayu-kayu kecil dahulu, baru bakar hak besar-besar. Kita tak bakar kayu besar lalu, kita bakar kecil dulu. Lalulah menangislah orang tua tadi. Jadi nak beritahu, orang yang sombong adalah orang itu tidak menerima kebenaran. Lalu dikatakan 3 golongan yang tidak dipandang oleh Allah ataupun dibenci oleh Allah. Yang pertama, apabila didatangkan seorang yang baik kepadanya untuk berkawan dengannya, yang dia berkawan tu, dia jumpa dah kawan ni cukup baik, cukup ada adab, akhlak, berilmu dan sebagainya, tapi dia tidak mau berkawan dengan orang yang baik. Dia rela berkawan dengan orang yang lain, orang yang buruk akhlak. Maka dikira itu orang yang sombong. Apabila berjumpa dengan orang yang baik, ditinggalkan, berkawan dengan orang yang buruk. Yang kedua, apabila didatangi ilmu agama kepadanya, dengan arti kata apabila didatangi orang alim kepadanya, tapi dia berasa dia lebih alim, lalu dia meninggalkan, dia mencari orang yang lain ataupun dia berkawan dengan orang yang jahil, maka ini pun dikira sombong padanya. Dan yang ketiga, apabila diberi nasihat dan dia tahu nasihat itu benar, dia tahu nasihat itu benar, tetapi dia rasa tidak mau terima. Dia rasa kalau dia terima, rasa dia ini agak jatuh lah dia punya kedudukan dia. Lalulah dia tolak. Walaupun nasihat itu benar, walaupun perkara itu benar, maka ini pun dikira orang yang sombong. Apabila diberi nasihat, lalu dia menolak nasihat tadi, maka ini orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Waliyazubillahi min zalik. Moga-moga yang ada di dalam madrasah ini, di dalam dan juga di luar, termasuk di kalangan orang yang dipelihara hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak dapat tidak, dia kata lintasan dalam hati yang nak membesarkan diri dan juga nak membanggakan diri, dan mengikut dan takabur dan mengikut akan dia dan mengikut lintasan hati yang nak rasa dia besar diri. Dia tengok orang ni cakap sedap, dia ingat aku ni komang dia. Dia pun cakap juga. Dia cakap dia berlawan cakap. Akhir sekali dia berasa bangga diri. Mana boleh elok dia orang gini, ingat kita tak pandai. Kita pandai agak, kita pandai pada dia lagi. Habis rosak amal ibadat. Selagi mana kita berasa, ni salah satunya dia panggil orang tak boleh potong angin. Tak boleh potong angin. Jangan begitu. Maknanya, jadi kita pun berasa, dia kata ingat dia seorang je pandai. Kita pun pandai juga. Ni habis binasa. Ini dia panggil takabur. Tapi takabur yang bahaya lagi ialah menolak kebenaran. Baik dia kata di sini. Dan apa tu? Lawan takabur. Tawaduk sebenarnya. Tawaduk. Tawaduk, mungkin gugur perkataan tu. Tawaduk yakni lawan pada takabur. Tawaduk ni maknanya merendahkan diri. Merendah diri ini bukan menghina diri. Maknanya, jadi dia kata mengkecil diri. Merendah diri, mengkecil diri. Bukan orang besar jadi kecil dah. Maknanya dia ini merendah diri. Merendah diri iaitu terlintas hati pada merendah diri. Merendahkan nafsu tu diri. Merendahkan diri dan mengurangkan akan dia, dan dia merasa dia tidak ada apa-apa. Merasa tidak ada apa-apa. Jadi begitulah. Kalau saya dulu duduk dengan kumpulan syekh-syekh dulu, kalau ada tok guru dia, ada seorang tok guru, maka yang lain tidak bercakap. Kalau bercakap tinggi lebih pada tok guru, dia kira salah adab. Jadi ada seorang Habib namanya Habib Ali Jufri. Jadi Habib Ali Jufri ni orang yang hebatlah, berpidato semuanya, dan dia merupakan dikatakan macam anak murid kanan lah. Tetapi apabila tok guru dia bercakap, saya duduk dan nak geran tok guru ni bercakap, dia akan duduk bawah sama dengan orang ramai. Bahkan dia akan duduk sama dengan pelajar-pelajar dia. Bila tok guru dia mengajar, dia akan duduk sama pelajar. Maknanya dia kata dia kira dia bila tok guru dia mengajar, dia jadi murid, maka semua jadi murid belaka. Walaupun yang murid yang lain tu anak murid dia, tapi sebagai menanda tawaduk, merendah diri di antara satu sama lain. Jadi sebenarnya
sifat yang baik adalah merendah diri. Ada seorang sahabat Nabi ini, sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ni dia mufassir, dia ini ahli tafsir. Jadi segala ayat-ayat turun, ayat semua dia tahu, datang daripada Nabi ni, dia ahli mufassir. Kemudian dia belajar dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni ilmu pembagian harta, ilmu faraid dan ilmu fiqh yang lain dia hebat. Jadi kedua-duanya ulama. Hanya dalam satu majlis, bila saja majlis Zaid bin Harithah, Abdullah ibnu Abbas duduk dalam. Abdullah ibnu Abbas pun duduk dalam. Tetapi apabila sahaja Ibnu Abbas mengajar, Zaid bin Harithah pula duduk dalam. Jadi kadang-kadang dia jadi tok guru, ni jadi anak murid. Kadang-kadang tok guru ni jadi anak murid. Begitu keadaan dia. Jadi pada suatu hari Ibnu Abbas ni kenapa anak beranak Rasulullah juga ahli bait. Jadi satu hari dalam keadaan macam tu, Ibnu Abbas ni bawa kenderaan. Boleh jadi kuda ke unta, Allah Alam lah, bawa kenderaan. Bawa kenderaan. Jadi dalam keadaan macam tu, Zaid bawa kenderaan, Ibnu Abbas tu bawa barang-barang pergi ke pasar. Jadi apabila dia tengok saja Ibnu Abbas ni bawa barang-barang ni, Zaid pun ambil barang dia, ambil barang tok guru dia ni, ambil dalam keadaan tidak menunjukkan mukanya, sambil suruh naik atas kenderaan, suruh naik. Jadi suruh naik, akhirnya Ibnu Abbas pun naik lah. Bila naik, bawa kenderaan ni, bawa barang lagi, bawa kenderaan lagi binatang. Jadi dalam keadaan macam tu, Ibnu Abbas tak tahu siapa pula ni. Bila dia bawa tengah-tengah heret, Ibnu Abbas mula perasan ini Zaid bin Harithah. Lalulah dia suruh berhenti. Ibnu Abbas pun turun. Bila turun, pergi dekat, tengok muka, ya Zaid sungguh. Lalu dia tanya, wahai Zaid, kenapa kamu buat macam ni? Katanya demikianlah kami diajar untuk menghormati guru kami. Kata Ibnu Abbas, kamu ni guru aku. Guru aku. Tak patut aku buat macam ni. Jadi balah dia orang. Balah, dua-dua jaga kaki. Maknanya, jadi nak beritahu kenapa? Sebab masing-masing merendahkan diri, dan tidak boleh juga kita ini dengan arti kata menyombong diri, bahkan kita merendahkan diri. Ada seorang sahabat namanya Bilal ibn Rabah, dia ni azan, suara dia merdu, tetapi dia ini dari segi itu dia ini bekas hamba. Jadi orang dahulu ni kalau hamba ni kira kedudukan dia rendah lah sikit. Bekas hamba tapi dia sudah merdeka. Lepas pada tu kulit hitam pula. Lepas pada tu dia pun azan. Bila azan, ada sahabat Nabi kata, mujur ayahku mati. Kalau ayah aku hidup, dia boleh tengok lah orang kulit hitam ni laungkan azan. Dia kata gitu. Tu boleh tahan lagi. Mari seorang lagi, dia kata tak ada gagak lain, main gagak hitam ni omong. Dia kata, dengar itu Nabi marah. Nabi pun marah. Bila Nabi marah, Nabi beri nasihat pada dia. Sahabat tadi menyesal. Bila sahabat Nabi menyesal, dia kata kerana keadaan aku ini yang baik, kedudukan aku ini merdeka dan sebagainya. Lalu dia baring atas tanah. Dia kata, wahai Bilal, tolong letak tapak kakimu atas muka aku. Dia letak itu. Bilal pun pergi dekat, Bilal pegang dia, Bilal akad dia. Dan Bilal pun peluk dia. Peluk dia. Nabi mengatakan, la fadla baina arabiyyin wala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan di antara orang Arab dan juga orang yang bukan Arab. Tidak ada kelebihan. Lah apa ada kelebihan? Nabi membaca, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membangga diri. Ada orang berbangga dengan keturunan-keturunannya. Ada orang berbangga dengan kedudukannya. Ada orang berbangga dengan dengan apa yang dia adalah, baik ilmu, baik harta dan sebagainya. Maka jadilah kita orang yang tawaduk, merendah diri. Itulah yang sebaiknya. Jadi sebenarnya rendah diri ni bukan buat-buat, dia perasaan daripada hati kita yang kita sedar diri bahawa kita ni tak ada apa-apa. Kita sedar kita ni tidak ada apa-apa, barulah kita dapat rasa dalam hati kita, lintasan dalam hati nak merendah diri dan tawaduk. Itu tawaduk ada dah.
Tawaduk itu mengikut akan dia. Kerana dhaaf ni lemah, mengecil diri, dhaaf dhaaf. Dan tawaduk itu mengikut akan dia. Dan bila merasa rendah diri, kecil diri, akhir sekali dengan sendiri jadi tawaduk. Dan tiap-tiap satu pada keduanya itu ada kalanya ami, ada cara ami ni secara umum, dan ada kalanya khasi khusus. Jadi ada yang takabur umum, ada takabur khusus. Ada yang rendah diri umum, ada yang rendah diri khusus. Maknanya, maka tawaduk yang amin, tawaduk yang secara umum, dan iaitu dipadakan dengan kurang daripada pakaian. Seperti dia tengok pakaiannya tak ada apa-apa, kurang pada pakaian dan tempat kediaman, kurang pada tempat kediaman, dan juga kenderaan. Jadi kita tengok maknanya apa-apa yang Allah Ta'ala beri pakaian, kediaman, kenderaan, kita jangan rasa lebih. Maknanya kalau memang ada lebih pun pada kenderaan kita, contohnya pada kenderaan kita, maknanya jarang orang pakai dan sebagainya, kita hanya kata hadza min fadli rabbi, ini daripada kelebihan Allah yang Allah Ta'ala beri kurniaan. Hanya Allah Ta'ala beri ni nak tengok kita bersyukur ke tidak bersyukur. Jadi siapa yang ada kenderaan yang baik, gunalah pada perkara yang baik. Islam tidak memerangi benda-benda yang baik-baik ni, benda yang molek-molek dak. Islam tidak melarang kita buat rumah besar. Islam tidak melarang kita memakai kenderaan besar. Islam melarang kita yang pertama membazir, yang kedua kita sombong, yang ketiga kita tak guna pada berjalan yang benar. Kalau kita ada kenderaan pun, maknanya kenderaan memang banyak pun, memang mahal pun, tapi kita duduk di masjid sama. Kenderaan yang harga setengah juta tu sebelum waktu zuhur sudah ada di masjid. Maknanya walaupun kenderaan itu mewah, tetapi dia tidak lalai kepada Allah, itu tidak jadi masalah. Tapi kena jagalah, jangan menjadi bila dia tengok kenderaan orang tak molek, maknanya dia pun berasa aku sedap kali kereta. Jangan. Maknanya dia kena fikir ini daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kereta itu tidak salah, rumah tu tidak salah, yang salah hati kita. Hati kita tak salah. Begitu juga orang yang naik kenderaan buruk, dia naik motor dakar saja, tapi berasa dia mau dalam hati, aku ni zuhud. Bukan zuhud, padahal dia ada pitih nak beli hopso. Lalu dia kata aku ni zuhud. Sebenarnya apa orang lain hidup mewah belaka, tak ada zuhud langsung. Baik aku zuhud, itu dah pakai juga. Dah jadi juga. Yang pokok pakainya adalah hati. Baik, dia kata di sini, maka dipadakan. Apa makna dipada? Dirasa cukup. Rasa cukup, yakni qanaah, dengan kurang pada pakaian, kediaman dan kenderaan. Dan takabur pada lawannya, iaitu mengangkatkan daripada yang demikian itu. Itu rasa cukup. Takabur rasa tak cukup, rasa lebih dia. Berasa lebih. Maka yakni tiada memadakan dengan yang kurang, rasa tak cukup dengan yang kurang tadi. Maka kita ni disuruh tengok orang yang bawah pada kita, jangan tengok orang atas. Maknanya bila kita dah pakai kereta dah molek, ada lagi kereta molek pada aku ni, dah sedap ni. Mana kena cari kereta paling baru. Telefon di Kuala Lumpur, ejen kereta, saya nak kereta paling baru, kalau boleh di Terengganu saya seorang je pakai, orang lain jangan pakai. Dia pun pakai dah kereta lama 3-4 bulan, nampak sebuah lagi. Ada juga orang pakai ni, dah sedap ni. Maknanya lama tengok kau ramah. Telefon pula, saya nak yang terbaru lagi, paling baru, kalau boleh hok marai siapa. Marai baru siapa, mana hok jenis yang terbaru sekali. Jadi apa kita ni duk berlawan benda macam tu, tak ada faedah kita, binasa kita. Jadi kita kau sombong. Kau jauh kita dengan Allah Ta'ala. Maka dia kata tiada memada, tiada cukup dengan yang kurang yang tersebut itu. Dan iaitu maksiat yang amat besar, maksiat yang besar, yakni merasa tidak cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu kita kena qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, dan dalam waktu yang sama kita kena bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Lihatlah orang yang di bawah kita, alhamdulillah, bersyukurlah kita dengan apa yang ada. Boleh jadi rumah kita kecil, tapi rumah sendiri. Orang lain rumah kecil, rumah sewa. Kita kena bersyukur, kena fikir gitu. Kita pun kata alhamdulillah, kita pun ada rumah kecil. Walaupun rumah sewa, rumah kecil. Ada orang tak ada rumah, masih lagi menumpang lagi. Jadi kena tengok ke bawah.
Tengok-tengok ke bawah supaya hati kita ni tidaklah rasa nak membangga diri, dan kita tak jadi bersyukur pula bila kita tengok ke bawah. Dia kata alhamdulillah aku ni dalam keadaan ada kenderaan, ada motor pun mujur dah. Orang lain naik basikal saja. Orang lain naik basikal, orang naik basikal pun masih mujur ada jalan kaki. Jadi yang jalan kaki jangan bimbang, bah banyak lah ni. Jangan bimbang, bah pun banyak lah ni. Jadi akhir kali masing-masing sedar. Yang naik bas jangan berasa, oh bah aku besar, jangan berasa. Tapi yang naik bas memang tak berasa, sebab dia naik bas dia turun, naik bas dia turun, dia gila-gila semua. Jadi siapakah yang banyak? Yang kaya sekali orang jalan kaki lah. Maknanya sebab tu kita tengok orang jalan kaki dia tak sombong. Dia tak sombong. Padahal orang naik kereta sombong, kawan tu ada basnya je dah atas benda. Jadi nak beritahu kena bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yakni tiada memadaikan yang kurang yang tersebut itu maksiat yang amat besar dan kesalahan yang amat azimah yang amat besar. Kesalahan yang amat besar apabila seorang tadi dia ini merasa tidak cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Maknanya dia suruh kita apa? Dia suruh kita qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka tawaduk yang khas, tawaduk yang khas iaitu mengajarkan diri atas menerima yang sebenar, mengajar diri agar menerima kebenaran. Yang sebenar tu kebenaran. Ini yang payah ni, kita nak menerima kebenaran ni payah. Apatah lagi kebenaran itu datang orang yang daripada kedudukan rendah pada kita, seperti orang yang lebih muda pada kita. Maknanya ataupun orang yang lebih baru pada kita, maknanya maka menerima kebenaran itulah dia panggil tawaduk. Maknanya tawaduk ini menerima kebenaran. Maka kalau tidak menerima kebenaran itu tidak dipanggil tawaduk. Maka tawaduk yang khas, yakni menerima yang sebenar, yang menerima yang hak kebenaran daripada barang yang ada kekurangan, apa-apa yang ada kekurangan, ataupun kemuliaan daripada orang yang ada kekurangan. Maknanya kita terima kebenaran walaupun orang tu ada kekurangan. Boleh jadi kekurangan dari segi dia umur muda pada kita, ataupun dia budak lagi, ataupun dia ini kalau zaman Nabi kok ada hamba, dia ini di kalangan orang hamba. Maknanya ataupun dia ini di kalangan orang-orang yang tidak ada kedudukan, bukan golongan bangsawan. Bukan golongan yang orang-orang yang dimuliakan, tapi kebenaran tu duduk pada dia. Duduk pada dia maknanya, maka kena terimalah. Apabila kebenaran tu, maka dah kira lah orang tu ada kekurangan pun kita terima. Ataupun kemuliaan, ataupun yang ada kemuliaan. Jadi kemuliaan, jadi dia ni orang mulia, kita pun orang mulia juga. Tapi kalau dia tegur kita, kita ikut dia, jadi rendah, kemuliaan kita jadi rendah. Lalu tambah terima, ini pun dia panggil tidak tawaduk. Tawaduk ialah menerima. Sama ada orang tu rendah pada kita pun dia bawa kebenaran, ataupun orang tu lebih dari kita dia bawa kebenaran, kita terima. Itulah tawaduk. Bukan senang nak jadi tawaduk. Bukan senang nak jadi tawaduk. Maknanya. Jadi masa saya pergi ke Yaman dahulu, kita tengok syekh-syekh mereka cukup tawaduk. Cukup tawaduk. Kalau salam tu belaga kepala. Sama-sama orang alim, sama-sama orang alim. Maknanya jadi di sana tu dia tidak ada beza, dia tak ada orang alim ini lebih hebat, tak ada. Kalau duduk ramai-ramai ni bagi tambah ceramah. Kita nak naik orang ni tak apa, aku nak naikmu, orang ni tambah. Sehingga dia kumpul ramai-ramai, dia pilih-pilih masing-masing tambah. Masing-masing tambah, lalu dia kata kita ni melihat ada seorang antara ulama ramai-ramai, dia seorang namanya Habib Umar, kita pakat bantu dia ramai-ramai. Dia pun tambah juga, tapi bila buat program ramai-ramai suruh dia berucap kali mulia juga dia. Hal lain ni tak jatuh juga, orang pandang mulia juga pada ulama-ulama yang lain. Jadi ini dia panggil tawaduk. Maka disebut dalam hadis man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang dia tawaduk, Allah Taala akan angkat dia. Rasa bimbanglah kalau dia tawaduk. Tetapi barang siapa yang meninggikan diri, Allah Ta'ala akan rendahkan dia. Man rafa'a, siapa yang meninggikan diri, maka Allah Ta'ala pula merendahkan dia. Jadi begitulah keadaannya. Hendaklah kita ini merendah diri. Rendah diri, nak lahir rendah diri ni, kita kena datangkan kesedaran dalam hati ni, kita ini fakir. Sebab tu kata guru saya, kamu belajar mesti sampai kepada yang pertama, rasa fakir kamu dengan Allah. Jangan ada lagi ni berasa ibadat banyak, berasa aku ni dah baik dah, berasa ni aku ni orang soleh. Itu tambah lagi.
tambah. Ia berasa kita tu. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i sendiri pun masa dia nak mati pun dia karang satu syair dia kata, oh, aku ini kuntu mujriman, aku ni orang yang banyak dosa, aku ni tak berasa diri dia baik. Tak berasa diri dia baik, tak berasa diri dia hebat, tak berasa. Maknanya dah sebab apa? Sebab semuanya daripada Allah Ta'ala. Jadi tidak dapat tidak, mesti kita kena ada sifat tawaduk. Sifat tawaduk inilah yang menyebabkan kita mendapat kebaikan, kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nak meninggi diri, Allah Ta'ala kata, mu nak tinggi diri, ambil lahmu sendiri nak tinggi diri. Nanti carilah kamu dengan siapa yang kamu nak minta tolong. Jangan minta tolong dengan Allah di negeri akhirat kelak. Yang ni yang kita takuti. Maka tidak dapat tidak, dia kata di sini, takabur ini membawa kepada dosa. Maka dan takabur pada lawannya, lawan pada tawaduk adalah takabur, iaitu mengangkatkan daripada yang demikian itu, yakni dia ni mengangkat, tak terima kebenaran, mengangkat ataupun menolak yang demikian itu kebenaran. Apatah lagi kebenaran itu datang daripada orang yang lebih rendah padanya. Hatta kita ni kena terima kebenaran walaupun daripada budak kecil. Yang datang kebenaran tu budak kecil. Hanya itulah, siapa ni, Sayyidina Hasan Husin, masa dia tengok seorang orang tu ambil wudu tak betul. Kalau tegur orang tu boleh terima. Poci tak betul ambil air sembahyang tu. Pandai sangat. Mu mana dulu makan garang mengaku. Susah nak jawab. Susah. Jadi nak buat ni, nak tegur ni ambil wudu tak betul lagi. Hasan Husin ni lalulah dia berpakat kedua-duanya dengan berbalah-balah. Kata Hasan tak pandai ambil wudu. Katanya Hasan Husin, mu tu tak pandai ambil wudu. Balah. Balah tu ada sebab. Bukan macam uping-uping balah. Balah. Ada sebab. Jadi bila balah ada sebab ni, lalulah dilantik orang tua yang tak pandai ambil wudu tadi jadi pengadir. Lantik wudu. Okey, sekarang ni kamu ambil dulu air semaya. Lalu dia ambil wudu macam Nabi ambil wudu. Dia cucu Rasulullah. Dia tengok, dia tahulah memang jauh beza dengan poci tadi. Jadi poci tengok, oh moleknya budak ni ambil wudu. Akhir kali suruh pula, lepas asal Husin pula ambil wudu. Lalu dia kata, yang tak betulnya aku. Dia tak katalah gitu, tapi dia berasa ni macam nak sindir aku je. Dia berasalah. Itu cara hikmah dia panggil. Sebab itu kita baik nak berdakwah mesti kena cara hikmah. Bila kita berdakwah cara ni tak jadi, dakwah cari cara lain pula. Hikmah tak jadi, kita cuba cara lain pula. Maka dalam keadaan tadi mestilah yang paling penting, kita ini orang yang nak cari kebenaran. Kalau rasa nak cari kebenaran, kita kena terima kebenaran, walaupun kebenaran itu datang daripada orang yang lebih kurang pada kita ataupun sama taraf dengan kita, lebih-lebih lagi orang yang lebih mulia daripada kita. Jadi di antaranya Harunur Rasyid, dia ni duduk sezaman dengan Imam Malik. Jadi Harunur Rasyid siapa? Khalifah, pemimpin yang tertinggi, tetapi dia nak belajar juga dengan Imam Malik. Jadi bila nak belajar dengan Imam Malik kan dia khalifah ni maknanya raja lah ketika tu. Jadi dia ni nak belajar dengan Imam Malik, nak masuk kuliah Imam Malik. Zaman dahulu orang alim tak akan pergi ke tempat raja-raja, tak akan pergi. Maknanya raja-raja kena pergi ke dia. Orang alim, orang raja-raja menghadap ke dia. Sebab ulama ni kedudukan dia nombor satu. Dia maknanya kalau tidak meletakkan tempat nombor satu, tak kena pada tempatnya. Lalulah tak ada secara kita baca pun Ali Zainal Abidin pun ulama raja datang rumah dia. Lalu dalam keadaan tu nak belajar kuliah ilmu. Bila masuk kuliah ilmu, maka kena belajarlah. Mari nak mari kuliah ilmu, mari, katanya Imam Malik, mari. Boleh mari bila-bila masa, dan siapa-siapa pun boleh datang, khalifah pun boleh datang. Dan bila belajar tidak ada beza, sama belaka belajar dengan orang awam. Tetapi Imam Harunur Rasyid ni dia nak belajar, nak tak kursi warna benda tahu, warna kuning, kursi besar. Jadi nak tak kursi besar depan dia ni, maknanya biar dia belajar duduk atas kursi sama tinggi dengan Imam Malik. Dan dia khalifah, lepas tu kena duduk depan sekali, orang lain kena duduk tepi-tepi pula. Sebab dia ni raja. Jadi dia belajar dengan Imam Malik. Imam Malik ni backing orang. Jadi Imam Malik ni, dia ini orang anak murid tunggu dia. Maknanya, jadi orang dah pernah baru Imam Malik keluar. Bila Imam Malik keluar, Harunur Rasyid tak datang lagi, tapi kursi siapa dah? Kursi siapa dah? Kursi siapa dah?
Lalu tengoklah kursi. Lalu Imam Malik pun tanya, ni apa ni? Katanya ini kursi kebesaran. Kursi khalifah. Khalifah nak matang kuliah, nak mari belajar. Kata Imam Malik, ambil kursi tak dalam bilik. Ambil kursi tak dalam bilik. Orang pun jadi serun. Tapi ini Imam Malik, ni tok guru dia. Ambil kursi buat lagi. Lalu datanglah raja dengan kebesarannya, diiringi oleh beberapa putera-puteri. Datang mari ramai-ramai tu. Datang. Iring ni. Mana kena letak tempat parking suku. Mana datang. Mari masuk. Masuk jalan ni. Jalan orang pakat tengok ni. Pakat tengok. Imam Malik pun tengok. Dah ngajar kejap ni. Tengok dia. Tengok. Cari kursi tak ada. Cari kursi tak ada. Mana kursi dia? Lalu ditanya Imam Malik kata. Imam Malik kata kursi duduk belakang. Sekarang ini kamu nak belajar dengan saya. Jadi kalau kamu nak belajar dengan saya, kamu kena duduk macam orang awam. Tidak ada kelebihan. Tidak ada kelebihan. Dia kata, kalau nak belajar. Maknanya. Maka akhirnya Harun Ar-Rasyid pun kena marah di Imam Malik. Lepas tu depan orang ramai, duduklah dia. Malu-malu pun duduk. Duduk belajarlah sama dengan Imam Malik. Imam Malik mengajar. Tetap menyatakan kebenaran. Macam biasa. Macam raja tak ada. Biasa. Macam. Siapa habis kuliah. Bila habis kuliah, lalu Imam Malik pun masuk terus dalam bilik. Masuk dalam biliknya, lalu panggil khalifah, sila masuk. Imam Malik nak berjumpa. Lalulah masuklah raja tadi, masuk dalam bilik, tengok kursi dia duduk dalam, baru boleh duduk. Itu pun tak berani nak duduk. Lalu Imam Malik suruh duduk, silakan duduk. Khalifah Amirul Mukminin, dia pun tanya, dah imam tak marah? Takut ni marah. Aku nak marah. Lalulah disuruhlah duduk. Bila dia suruh khalifah tu duduk, Imam Malik duduk bawah. Lalulah khalifah tanya kenapa duduk bawah. Dia kata begini, masa dia mengajar, dia guru, maka semua yang mendengar anak murid dia. Tetapi sekarang dia tidak mengajar, maka saya rakyat, khalifah adalah pemimpin. Dia adalah raja. Raja dia, maka dia duduk bawah. Ni cerita di antara Khalifah Harun Ar-Rasyid dan juga Imam Malik. Kenapa Imam Malik buat macam tu? Duk menjatuhkan, jangan rasa takabur. Aku ni orang besar, dia tidak, jangan rasa macam tu. Kemudian Imam Malik pula, dia pun bukan jenis orang yang takabur, orang yang sombong pun tidak. Dia pun tawaduk. Bila khalifah dia duduk bawah. Dia duduk bawah, maknanya meraihkan ataupun memuliakan khalifah tadi. Maka itulah cerita kisah. Maka tidak dapat kita jangan jadi orang yang takabur, orang yang sombong. Maka dia kata di sini, iaitu mengangkatkan daripada yang demikian itu. Mengangkat ni dengan tak terima, menolak. Yang demikian itu kebenaran, menolak kebenaran. Iaitu maksiat yang amat besar, maksiat yang besar. Kemudian kota bagi tawaduk yang am. Kota ni benteng bagi nak jadi orang yang tawaduk secara umum, bahawa engkau menyebut, yakni engkau mengingat daripada permulaan dan kesudahan. Kamu ingat permulaan kamu. Maka permulaan dia kata daripada air yang kotor, dan juga kesudahan kita masuk dalam tanah. Tak ada apa. Maknanya sama saja. Khuliqa mimma indafi, dijadikan manusia daripada air yang terpancar. Kemudian manusia mati duduk dalam tanah. Sama saja. Baik dia sultan, baik dia tu ulama sendiri pun mati masuk dalam tanah belaka. Maka ingat tidak ada apa-apa. Maknanya, dan kesudahan kita pun begitu. Dan barang yang ada engkau atasnya pada sekarang, dan ingat apa yang ada pada sekarang. Sekarang kita tidak ada pada apa-apa. Tidak ada. Maknanya sekarang kita bagi kebinasaan, daripada kebinasaan, dan yang lewat-lewat ni yang kotor-kotor. Ada kotor-kotor. Sebab tu kadang-kadang sampai masa kita pergi ke tandas. Maknanya, jadi nak beritahu, ingat pada kita sekarang pun apa yang kita ada, tak ada apa, tak ada kemuliaan apa-apa pun. Dan kita datang daripada mana? Kita datang pun daripada sesuatu yang hina. Mana daripada air yang tidak membawa apa-apa. Hanya Allah Ta'ala yang menghidupkannya. Kemudian kesudahan kita dalam tanah juga. Maknanya walau kita hebat setara mana pun, dalam tanah juga tidak ada. Maknanya kita akan tinggal harta benda, pangkat, kedudukan, pengaruh, semua kita akan tinggal duduk dalam tanah. Itulah kita dah fikir tu saja.
Maka bila fikir-fikir, itu jadi kita boleh membawa diri kita kepada tawaduk. Apa aku nak penting sangat? Maknanya harta banyak ujian. Pengaruh banyak pun ujian. Ilmu banyak ni pun ujian juga. Maknanya maka ada kelebihan, ada bahayanya. Masing-masing duk fikir saja, duk fikir macam tu, lalulah kita pun akan rasa tak ada apanya diri kita ini. Maka dia kata seperti kata setengah mereka tu, pertama kamu nutfah. Nutfah ni air mani. Yang dilewat maknanya yang kotor. Maknanya dan akhirnya kesudahan kita, kematian kita, bangkai yang keji. Iaitu bangkai, dia sebut dah sini bangkai, ataupun kita panggil mayat lah, yang sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa lagi, jahat. Lagi jahat. Maka jahat ni bukan kata benda, maknanya benda yang sudah tak ada guna dah, maknanya tak boleh nak bangun, tak boleh nak minta tolong, habis dah. Maknanya yang kotor. Dan engkau antara keduanya, engkau antara yang awal dengan yang akhir, antara bangkai ataupun benda yang keji, dua tu je. Kita duduk tengah-tengah gitu je. Yakni najis dan kencing. Itu sekarang ni duduk dalam keadaan gitulah kita. Tidak dapat lari daripadanya. Maka itulah di antara jalan, tidak ada lebihnya kita, tidak ada apa-apa kita. Maknanya yang paling penting kita, kehidupan kita ni kita nak cari, kalau kita fikir hari ni guana kita mati nanti, dan apa amalan yang kita nak bawa. Inilah nak ajak masyarakat supaya ingat akhirat, supaya ingat kepada Allah Ta'ala, supaya kita duk fikir lagi. Asal fikir dah 4 orang lain ni duk fikir kita guana lah. Lepas tu duk fikir amal ibadat kita macam mana kita nak bawa depan Allah Ta'ala. Depan Allah Ta'ala. Jadi satu amanah pada diri kita. Amanah pada diri kita ni, supaya kita ni betul-betul beribadat di hadapan Allah, dan kita ni tugas memang beribadat, kita hanya hamba kepada Allah. Dan kota benteng tawaduk yang khas, benteng pada tawaduk. Nak jadi kita ni tawaduk yang khas, kena ingat pakaian kita ke apa-apa ni jangan berasa lebih. Walaupun lebih Tuhan bagi, itu jangan berasa. Dan kalau Tuhan bagi lebih, hadza min fadli rabbi, ini daripada Allah, bukan daripada kita. Iaitu menyebutkan mengingatkan seksa azab yang cenderung engkau daripada hak yang berpanjangan di dalam batil. Sebab tu kalau kita cenderung duduk dalam batil, maknanya ingat sikit akan membawa kepada azab di negeri akhirat kelak. Jadi ini yang kita takut ni sebenarnya, azab api neraka. Kita mengajak manusia supaya ingat azab api neraka, ingat ke mati, ingat ke akhirat. Ini je kita nak ajak. Bukan kita nak ajak yang lain maknanya. Bagi kita, kalau orang yang ikut kuliah tiba-tiba dia ingat kepada mati, ingat kepada tu, dan ingin berzikir, ingin membersihkan diri, dan mari memikir kita bagaimana amalan kita bila kita nak bawa nanti, dan ingat masa kita hidup ini sekali saja, dan semua menyesal baka. Baik saya, baik muslimat, baik siapa-siapa menyesal baka. Menyesal dengan sebab mata tidak melihat perkara yang baik, lidah tak cakap yang baik, cakap yang keji-keji, telinga tidak mendengar yang baik, dengar hak tak molek, tangan buat benda hak tak molek, ambil rasuah dan sebagainya, kaki tempat-tempat baik tak mau pergi, lari daripada tempat yang baik, pergi tempat yang tak baik. Ni akan menyesal belaka. Dah kita nak pergi ke mana? Kita datang apa? Kita akan bawa kepada Allah. Semua akan datang kepada Allah. Maknanya maka tidak kita kena ingat bahawa azab Allah Ta'ala amat pedih, dan kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala menjauhkan kita. Maka inilah jumlah yang memadai, inilah perkara yang memadai bagi orang yang menuntut penglihatan, maknanya nak cari jalan. Wallahu muwaffiq birahmatihi, dan Allah Ta'ala lah yang menolong dengan rahmatnya. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menolong kita menjadi orang yang soleh, supaya kita datang kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma ahyina